طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan izin dan juga limpah kurnianya, ya, Allah SWT masih begitu kasihan dan juga begitu rahmatnya kepada kita, menyampaikan kita kepada Ramadan pada tahun ini. Ramadan yang insya Allah akan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, uh, berbanding daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, insya Allah Ta'ala. Jadi insya Allah pada kali ini saya tertarik untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, para pendengar, dan juga para penonton yang berada bersama dengan kita dalam siri bicara Ramadan ini, insyaAllah, berkenan tentang apakah amal-amalan dan juga apakah sunat-sunat yang boleh kita amalkan, insyaAllah, bersama pada 10 malam terakhir daripada Ramadan ini, insyaAllah Ta'ala. Kerana seperti mana yang kita maklum, ya, 10 malam terakhir ataupun al-ashrul awakhir daripada Ramadan ini merupakan uh, 10 malam yang begitu diburu-buru dan juga begitu dikejar-kejar. Hatta bukan sekadar kita, bahkan hatta sebelum daripada kita, pada zaman sahabat Nabi SAW, tinggal berterusan tradisi itu memburu 10 malam terakhir daripada Ramadan ini, memburu satu malam daripadanya. Ini malam Lailatul Qadar. Nanti kelak kita akan ceritakan sedikit sebanyak berkenaan tentang malam Lailatul Qadar ini. Tetapi secara umumnya, ya, tradisi Islam itu amat mengagungkan 10 malam terakhir daripada Ramadan ini. Seringkali disebutkan oleh para asatidz kita di Malaysia, pecutan terakhir, ya, pecutan terakhir, umpama racing lah itu, ya, kita berlomba-lomba memperbanyakkan khairat, memperbanyakkan amal baik di bulan Ramadan ini sebelum kita sampai ke stesen terakhir pada 29 ataupun 30 Ramadan. Maka 10 malam yang terakhir inilah sewajarnya kita sama-sama manfaatkan, ya, untuk mendapatkan keridaan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, uh, dan apabila, ya, kalau kita tengok di dalam hadis-hadis, di dalam amalan para salafus saleh, keprihatinan mereka terhadap 10 malam terakhir ini tidak dapat disangka. Ya, sudah tentu mereka itu merupakan teladan yang terbaik di dalam setiap apapun yang berkaitan dengan amal ibadat. Mereka merupakan teladan yang terbaik. Maka apatah lagi, ya, Ramadan itu mereka sambut dengan cara yang terbaik, dan ihtimam ataupun keprihatinan mereka ditumpukan kepada 10 malam yang terakhir. Nabi SAW apabila start masuk 10 malam terakhir, ya, apabila mula 21 Ramadan, apa yang baginda SAW buat? Kerana Nabi diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya bahawa Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir, ya, daripada bulan Ramadan itu, baginda akan mengetatkan mi'zar, syadda mi'zarahu. Baginda akan mengetatkan ikatan kain mi'zar, kain di pinggangnya. Ini merupakan kinayah ataupun merupakan kiasan kepada bahawa baginda pada 10 malam terakhir ini tidak melakukan sebarang hubungan intim dengan isteri-isteri baginda. Lesh, kenapa? Ahya laylah wa ayqadha ahli. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam harinya, yakni menghidupkan malam harinya dengan ibadah, dengan salat, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, bertasbih, bertahmid sepanjang malam.
wa aiqadha ahlah, dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga baginda. Khusus pada 10 malam terakhir ini, ihtimam baginda sallallahu alaihi wasallam, keprihatinan baginda sallallahu alaihi wasallam itu menjadi lebih tinggi, ya, membangun sampai ke tahap membangunkan keluarganya pada 10 malam yang terakhir ini. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahmatullahi taala ketika mensyarahkan hadis ini, beliau berkata di dalam hadis ini dijelaskan wujudnya anjuran, ya, untuk memperbanyakkan ibadat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam harinya dengan berbagai jenis bentuk ibadah, ya, berbagai jenis bentuk ibadah daripada hadis ini. Begitu juga uh, diriwayatkan daripada salafus saleh, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri apabila sampai pada 10 malam terakhir daripada Ramadan ini, kata beliau, aku lebih suka untuk melakukan tahajud pada waktu malam dan juga bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Sufyan Ats-Tsauri juga mengikuti sunnah Nabi SAW tersebut, mengejutkan ahli keluarganya untuk mendirikan sholat seandainya ini sekiranya mereka mampu untuk melakukannya, karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, ya, uh, kita sudah boleh masuk lah, ya, apa amalan yang terbaik yang kita boleh lakukan um, di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini, ialah kita kejutkan keluarga kita sedikit awal sebelum sahur. Ini bukan setakat sahur, ya. Kalau kita di Sabah mungkin kejutnya pukul jam 4, jam 3. Kalau di Semenanjung mungkin sedikit lewat jam 4 atau jam 5. Jadi pada 10 malam terakhir ini, kenapa kita tidak awalkan sedikit? Ya, kejutkan awal sedikit. Kalau di Sabah mungkin kejutkan keluarga kita pukul jam 3. Ya. Kalau kita berada di Semenanjung Malaysia, boleh kejutkan keluarga kita pada jam 4 ataupun jam 3 juga. Ya. Ambillah masa sejam sebelum sahur itu untuk kita tahajud, untuk kita untuk kita membaca Al-Quran, tadarus, sebelum kita menjamah juada sahur kita. Kenapa tidak? Itu bukan sunnah. Hadisnya baru saja kita bacakan, bahwa Nabi SAW pada 10 malam terakhir syaddah mi'zarah, ini mengikat ikatan pada tali pinggang, ikatan kain pada pinggang baginda SAW, karena begitu memburu fadilat dan juga segala keberkatan yang ada pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Kenapa tidak kita buat cara yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi itu pertama kita boleh bangunkan. Kita lakukan qiyam bersama, tidak ada masalah. Lakukan sholat sunat tahajud. Ya, sholat sunat tahajud setelah kita habis tarawih misalnya 20 rakaat, 20 rakaat bersama 3 rakaat witir di luar, kemudian kita balik tarawih, kan, kita rehat, kemudian pada jam 3 atau jam 4 kita bangun, lalu kita laksanakan sholat tahajud, tidak ada masalah. Sholat tahajud dua rakaat bersama dengan ahli keluarga sekiranya ada. Kalau tidak ada, ya, yang bujang atau yang berada di perantauan, boleh lakukan secara sendiri, ya, dilakukan dua rakaat, ya, sholat tahajud itu. Tetapi sekiranya witir sudah dilakukan bersama dengan jemaah pada tarawih, ya, tidak boleh untuknya melakukan witir buat kali kedua, sebab Nabi SAW bersabda tidak ada boleh 2 witir pada satu malam. Kalau kita misalnya sholat tarawih di luar 20 rakaat, kemudian kita keluar, maka kita tidak sholat witir bersama dengan jemaah pada sholat tarawih itu. Boleh untuk kita bangun misalnya pada sholat tahajud, kita laksanakan sholat dua rakaat semampu mana yang kita boleh buat, kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat. Itu, ya, sedikit sebanyak fikih berkenaan tentang um, tahajud dan juga witir ini, yang memang kita akan lakukan sepanjang bulan Ramadan, tapi
lebih lagi, lebihkan lagi pada hujung bulan Ramadan ini. Yang kedua ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ini satu juga. Ya, apabila tibanya bulan Ramadan, kita sering kali diingatkan ya bahawa bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Pada bulan Ramadan ini kata Allah Ta'ala, alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada pada bulan Ramadan ini, bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk buat umat manusia, sebagai penjelasan buat seluruh umat manusia, dan juga sebagai Al-Furqan, pemisah mana antara yang benar dan juga daripada yang salah. Nah, jadi memperbanyakkan bacaan Al-Quran, khususnya di 10 malam terakhir daripada Ramadan ini sangat-sangat digalakkan. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan digandakan. Bi asyri amthaliha, 10 kali ganda. Semisalnya, kita baca satu huruf, dapat pahala 10. Subhanallah, ini adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Berarti 30. 3 huruf, 30 pahalanya. Dan ini ya antara amalan yang kita boleh perbanyakkan pada penghujung bulan Ramadan, khususnya di malam harinya. Kita boleh meluangkan sedikit masa bertadabbur. Tidak menjadi masalah kalau kita misalnya kita tidak mampu untuk memahami ayat-ayat tersebut dalam bahasa Arab. Tidak ada masalah untuk kita misalnya membaca satu ayat, kemudian kita baca terjemahannya dan satu persatu. Itu bahkan lebih baik karena ia akan menghasilkan ilmu, menghasilkan tadabbur, menghasilkan penghayatan di dalam sanubari kita berkenaan tentang ayat yang kita baca tersebut. Maka pahala kita dapat, pahala baca kita dapat, pahala tadabbur pun kita dapat. Di itu ya, cara kita untuk benar-benar memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian antara amalan yang baik juga ya, ialah kita beriktikaf ya, kita beriktikaf. Yakni kita duduk di masjid dengan niat iktikaf, yakni dengan niat ingin duduk lama di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi para sahabat ya, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis ini, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyatakan hukum i'tikaf ini sunnah muakkadah ya, dan apatah lagi di pada 10 malam terakhir ini. Dan beriktikaf ada hukum akamnya. Tidak boleh untuk kita sekadar memasang niat kemudian duduk bercerita benda-benda lara di dalam masjid, tidak boleh ya. Kita beriktikaf dulu di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, sedikit sebanyak apakah amalan yang kita boleh lakukan memburu 10 malam yang terakhir ini, pecutan terakhir lah ya, mencapai mardatillah, mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apatah lagi ya, salah satu daripada malam ini secara pasti dan yakin ia merupakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar seperti yang ditafsirkan para ulama, khususnya Imam Nawawi rahmatullah alaih, kita telah menerjemahkan ya, satu e-buku Fiqh Lailatul Qadar khusus menceritakan tentang apakah hukum hakam
dan juga apakah uh, cara macam mana para ulama mencari dan juga membahaskan Lailatul Qadar ini dengan cara yang ilmiah, ya, dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang benar, ya, cara mereka melihat Lailatul Qadar ini. Dan Lailatul Qadar ini ialah pada malam salah satu daripada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, di mana uh, amal ibadat pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar ini akan dilipat gandakan. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, sesiapa yang melakukan qiyam, qiyam, qiyam maksudnya salat qiyamul lail, tarawih dan juga tahajud pada malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman dan juga mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang terdahulu itu semuanya diampunkan. Ini salah satu fadilat kalau kita terkena, ya, salah satu daripada malam Lailatul Qadar ini. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Dari kerana kita tidak mengetahui mana satukah, adakah 21 kah, 22 kah, 27 kah? Ya, kalau kita di Malaysia popularnya malam 7 lekor, 27 itu kononnya malam itu ada. Tapi memang boleh jadi 27, tetapi kita tidak tahu secara pasti. Maka ada sebab itu setengah ulama, khususnya ulama-ulama mutakhirin, memesan kepada kita ihya ke semua, hidupkan ke semua daripada 10 malam yang terakhir ini, nescaya confirm kita akan dapat fadilah Lailatul Qadar. Apatah lagi Rasulullah SAW sendiri menghidupkannya. Maka kita apabila kita menghidupkan 10 malam yang terakhir ini, bukan setakat kita mendapat Lailatul Qadar, kita dapat pahala sunnah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Alhamdulillah itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan juga rahmatnya, ya, memberikan kita keringanan, memberi kita taufik, ya. Kalau kita ini berniat saja, tetapi tidak ada bantuan dan juga taufik daripada Allah SWT, tidak akan jadi. Kita berharap agar Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk beribadat dan memperbanyakkan lebih ibadat pada 10 malam yang terakhir ini, memburu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan puasa kita, qiyam kita, dan juga akan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya insyaallah taala. Wallahu alam. Aku qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.